Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 1, Kumpulan Tuntian Jaya ingin membentangkan forum berkenaan cabaran mengekalkan perpaduan. Saya Luqmanul Hakim bin Abdul Hamidi, moderator anda hari ini. Sebelum kita mulakan forum, ingin saya memperkenalkan panel-panel yang hadir pada hari ini. Panel pertama, Haji Iqbal bin Kamaruzzaman. Panel kedua, Cikgu Firdaus. Manakala panel ketiga, Profesor Ikram, dan panel terakhir kita, Dr. Syamil. Dan kita diikuti juga satu penonton iaitu Ustaz Sufi bin Samsudin. Sebelum kita mulakan forum, ingin saya menjelaskan definisi integrasi dan perpaduan. Integrasi memberi maksud satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah daripada segi budaya, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Manakala perpaduan pula memberi maksud satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan dan integrasi perpaduan. Hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan integrasi perpaduan adalah untuk melahirkan masyarakat majmuk yang mencapai kesejahteraan diri dan kemakmuran negara. Dan akhir sekali, daripada segi rukun negara digubal sebagai satu bentuk garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Rukun negara telah menjadi dasar kesatuan dan perpaduan bangsa serta pedoman bagi kegiatan hidup masyarakat pelbagai kaum dan budaya di negara ini. Objektif rukun negara ialah mencapai perpaduan, mewujudkan masyarakat yang adil, memelihara cara hidup demokratik dan membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi budaya. Kita teruskan forum kita dengan menjemput Haji Iqbal untuk mengupas isu cabaran mengekalkan perpaduan dari segi sosial. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang akan saya bentangkan ini adalah berkenaan perkauman dari segi sosial. Dari sudut sosial, perkauman ini berlaku dari pelbagai faktor iaitu pemisahan fizikal, sistem pendidikan yang berasingan serta kontrak sosial. Pemisahan fizikal ini berlaku akibat pecah perintah British semasa tanah Melayu dijajah di mana tiga bangsa ini diasingkan iaitu Melayu di kampung, India di estate, manakala Cina di bandar. Hal ini menyebabkan kerenggangan hubungan dan menukarkan antara bangsa ini untuk bersosial lalu menyebabkan ketiga-tiga kaum ini berjauhan. Lebih-lebih lagi, ini memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme semakin menebal dalam jiwa masing-masing yang di mana isu perkauman ini bertambah teruk. Selain itu, sistem pendidikan yang berasingan juga menjadi punca di mana masyarakat berbilang kaum di Malaysia ini mengalami isu perkauman. Di Malaysia, setiap etnik mempunyai sekolah yang tersendiri bagi setiap kaum. Hal ini menyukarkan bagi setiap pelajar untuk dipupuk semangat hormat menghormati antara kaum. Sistem ini memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda yang tersendiri, lalu menyebabkan kurangnya pergaulan sesama bangsa daripada kecil hingga dewasa. Hal ini kerana apabila pelajar meningkat, dewasa mereka pula akan mengalami polarisasi dalam kalangan pelajar, di mana akibat keterasingan di peringkat sekolah menyukarkan interaksi hubungan etnik di Malaysia di pelbagai institusi seperti sekolah menengah dan universiti. Isu perkauman semakin meningkat pada masa kini kerana kontrak sosial ini semakin dipertikaikan. Kontrak sosial adalah perjanjian yang menjadi asas dalam pembentukan dan pembinaan Malaysia. Pada hari ini, perkara ini semakin dipertikaikan di mana mereka tidak menghormati perjanjian orang yang terdahulu. Ini akan menyebabkan urusan kaum akan berlaku akibat daripada hilangnya sifat hormat menghormati sesama bangsa. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih Tuan Haji Iqbal atas ulasan dan topik yang menarik dibincangkan. Kita teruskan dengan panel kedua, Cikgu Sejarah iaitu Cikgu Firdaus bin Ramli untuk mengupas isu ekonomi cabaran mengekalkan perpaduan. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Semenjak British menjajah lagi, mereka telah mengeksploitasi ekonomi di tanah Melayu dengan memperkenalkan dasar pecah dan perintah bagi menghalang masyarakat tanah Melayu menentang penjajahan mereka. Selain itu juga, British telah memisahkan etnik, misalnya masyarakat Melayu tinggal di kawasan pedalaman yang menjalankan aktiviti pertanian, masyarakat Cina pula tinggal di kawasan bandar dan menjalankan aktiviti perniagaan, dan masyarakat India pula menetap di estate bagi menjalankan aktiviti perladangan. Hal ini menyebabkan interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama sahaja. Rentetan daripada itu, tercetusnya peristiwa berdarah 13 Mei
1969 yang menjadi pengajaran kepada kita bahawa rakyat sememangnya mahukan perubahan di tanah Melayu. Seperti yang ditulis oleh Sanusi Osman dalam artikelnya Perkauman dan Perpaduan. Oleh itu, aspek kesopanan dan kesusilaan yang tertulis dalam rukun negara perlu kita hayati agar setiap kaum dapat membantu antara satu sama lain untuk memajukan negara Malaysia yang tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Firdaus atas hujah yang menarik tentang ekonomi cabaran mengekalkan perpaduan. Kita teruskan kita punya forum dengan Profesor Ikram untuk menyampaikan hujah beliau tentang globalisasi cabaran mengekalkan perpaduan. Silakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Saya akan memberi penerangan tentang cabaran perpaduan dari segi globalisasi. Baiklah, globalisasi merujuk kepada dunia tanpa sempadan, di mana perhubungan menjadi semakin pantas dan cepat. Kita boleh mengetahui keadaan dunia luar dengan pantas dan cepat dan segala maklumat boleh disalurkan tanpa ada sekatan. Globalisasi juga membawa masuk pengaruh dari Barat dari segi ideologi budaya hedonisme dan nilai negatif ekonomi bebas, sains dan teknologi yang memusnahkan dan sistem politik yang dianggap terbaik bagi semua manusia. Melalui globalisasi, kuasa Barat mengekspor segala macam keburukan yang merosakkan negara dan alam sekitar, budaya hiburan dan eksploitasian sumber manusia dan membentang. Gejala ini mengakibatkan lenyapnya nilai luhur dan pemikiran Barat diterima secara senang ke dalam minda masyarakat. Kejadian mereka ini dibantu oleh masyarakat tempatan yang menganggap segala yang datang dari Barat adalah baik dan moden. Keadaan ini akan memberi kesan kepada hubungan etnik, integrasi, perpaduan, mudah terjadinya konflik dan lebih parah lagi, mengundang kerusuhan kaum secara tidak langsung. Keadaan ini akan memburukkan lagi keadaan hubungan kaum di Malaysia. Di samping itu, rakyat juga suka terikut-ikut dengan budaya Barat tanpa mempelajari dengan lebih dalam tentang sesuatu perkara. Contohnya dalam budaya Pang yang dibawa oleh Barat sebenarnya wujud atas satu falsafah yang boleh kita adaptasi bagi meningkatkan semangat patriotik, akan tetapi menjadikan bagi rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda, mereka hanya mengikut penampilan Pang itu sahaja tanpa mengikuti falsafah dalam Pang itu sendiri. Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Dr. Ikram dengan hujah yang sangat menarik ya tentang globalisasi dalam cabaran mengekalkan perpaduan. Sebelum kita akhiri forum kita hari ini, ingin saya menjemput Profesor Syamil untuk menyampaikan hujah beliau tentang isu perkaruman dalam cabaran mengekalkan perpaduan. Silakan. Baiklah, daripada saya merasakan bahawa cabaran untuk mengekalkan perpaduan dari segi perkauman adalah sangat penting dalam masyarakat kita kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Yang majornya ialah Melayu, Cina dan India dan lain-lain. Hal ini menyebabkan negara perlu mengekalkan hubungan antara setiap kaum untuk mewujudkan suasana yang lebih aman, harmoni dan produktif. Apabila hubungan antara setiap kaum dapat dikekalkan, maka tiada timbul masalah perkauman. Dan apabila juga hal ini, iaitu hubungan antara setiap kaum dieratkan, idea-idea dan dari segi sistem management di negara akan menyebabkan lebih padu ataupun lebih mantap, kerana lebih banyak idea dapat disumbangkan daripada setiap pandangan yang berbeza. Dan juga ini menyebabkan negara lebih produktif ataupun lebih maju dan menyebabkan negara lebih menuju ke arah kemajuan yang lebih bagus dan harmoni. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor dengan hujah yang menarik ya tentang perkauman dalam cabaran mengekalkan perpaduan. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, ingin saya memberi satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perpaduan kaum adalah perkara yang utama yang harus diberi perhatian kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara Malaysia yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara.
Kerajaan sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap isu perpaduan ini supaya dapat mengekalkan keharmonian kehidupan di negara kita selain menjaga kemerdekaan yang telah dicapai melalui perpaduan nenek moyang kita. Oleh yang demikian, setiap kaum, golongan masyarakat dan semua pihak adalah terlibat. Bekerjasama dalam mencapai usaha yang murni ini bagi menjamin kehidupan sejahtera yang berpanjangan. Itu sahaja daripada forum kami, kumpulan 1, Tun Teja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.